Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat malam buat Cikgu Erni dan juga rakan-rakan saya sekalian. Sebelum kami memulakan sesi temu bual pada hari ini, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu kerana sudi bersama-sama kami pada malam ini untuk melaksanakan tugasan berkumpulan kami bagi khusus pembelajaran dan perkembangan pelajar. Untuk pengetahuan cikgu, tujuan kami mengadakan sesi temu bual pada hari ini adalah untuk mendapatkan maklumat serta info mengenai masalah keciciran pembelajaran di kalangan pelajar dalam aspek akademik di sekolah cikgu. Sebelum kami memulakan sesi temu bual ini, boleh cikgu terangkan serba sedikit tentang latar belakang cikgu? Okey, ada latar belakang ya. Okey. Saya adalah seorang guru tingkatan 6. Kita panggil guru akademik lah, guru akademik tingkatan 6. Saya mengajar pelajaran mata pelajaran chemistry. Saya sudah mengajar selama 17 tahun. Okey. Jadi sekolah SMK Seri Sentosa ni adalah sekolah saya yang keempat lah. Sebelum ni saya memulakan perkhidmatan saya memang saya ni base di Kuala Lumpur. Jadi sekolah pertama saya pun di Kuala Lumpur, begitulah sekolah yang kedua, sekolah yang ketiga dan sekolah yang terbaru ni lah sama juga di Kuala Lumpur. Saya rasa cukup lah kan. Saya punya ni ke nak lagi? Okey. Sebelum ni pun sebelum saya mengajar tingkatan 6, saya juga adalah seorang guru arus perdana. Saya mengajar di tingkatan 3 dan juga di tingkatan 4 dan 5. Tapi masa tu sekejap je lah. Masa tu saya start posting tu, saya sempat mengajar dalam since 2004 saya posting. Saya mengajar sampai 2007 je. Lepas tu memang saya start dengan tingkatan 6 lah, sampailah sekarang. Okey. Boleh saya tahu apakah jawatan yang cikgu sandang pada waktu sekolah dulu? Waktu sekolah dulu? Sekarang. Di sekolah sekarang. Dia kita kalau dalam bahasa pendidikan dia dipanggil guru penolong lah. Tapi kita panggil pejawatan saya adalah sebagai guru akademik tingkatan 6. Jadi kalau saya nak pindah ke mana-mana pun saya kena masuk sekolah yang ada tingkatan 6 dan ada mengajar subjek chemistry. Jadi saya ni tak boleh jawatan saya ni tak boleh suka-suka saya nak minta pindah ke mana-mana, dan kalau saya dipindahkan sekolah tu memang dia kena terima saya sebagai guru tingkatan 6. Dia tak boleh terima sebagai jawatan nak mengajar tingkatan 4 ke, tak boleh. Okey. Terima kasih. Jangan pula aku menerangkan. Tanpa membuang masa, kita akan mulakan dengan soalan pertama. Baik cikgu, saya Ain Amira. Izinkan saya meneruskan soalan mengenai masalah keciciran dalam aspek akademik di sekolah cikgu. Jadi boleh cikgu terangkan kepada kami mengenai konsep atau terangkan lebih lanjut mengenai isu keciciran yang berlaku di sekolah cikgu. Okey, sebelum saya menjawab soalan Ain Amira, boleh tak bagi tahu saya apa yang you all definisikan sebagai keciciran di situ? Apa yang saya tahu, isu keciciran ni adalah murid-murid yang tertinggal di dalam pembelajaran disebabkan jurang-jurang seperti jurang pendidikan, jurang keluarga, sebegitu. Okey, alright. Sebab saya pun kena tahu kan maksud you all keciciran di sini, apa dia punya skop sebenarnya. Okey. Saya harap saya dapat menjawab soalan Ain. Boleh saya panggil Ain? Boleh. Okey, sebab macam saya bila saya masuk mengajar di bawah kapasiti sebagai seorang guru tingkatan 6. Jadi di sekolah di pelajar-pelajar tingkatan 6 ni dia masalah biasa tu dia seperti arus perdana tu dia tak banyak sangat. Kalau keciciran daripada segi akademik yang saya nampak faktor tadi kan, faktor kenapa keciciran dia yang saya paling nampak dia adalah sebab faktor keluarga yang sangat utama.
dia tak boleh lagi. Memang saya rasa mungkin situasi di Kuala Lumpur ataupun mungkin I might be wrong lah, sebab saya pun mengeneralisasikan kawasan yang saya mengajar kan. Macam kita di sekolah saya ni, dia kalau keciciran tu adalah faktor family yang paling utama. Sebabnya kenapa? Yang pertama, kalau broken family, okey, yang family berpecah belah, mak ayah berpisah, bercerai. Jadi kadang-kadang anak ni kalau kat Kuala Lumpur, saya tak tahulah di Tanjung Malim macam mana keadaan dia. Di Kuala Lumpur you akan jumpa campuran kaum ni. Kita bukan sahaja ada Malaysian, okey, kita ada juga Malay Indonesia, okey, daripada negara-negara lain yang masuk ke Malaysia ni, tak kira lah sebagai apa kan, tapi dah lama bermastautin, berkahwin di sini dan beranak pinak, dan anak-anak mereka masuk ke SMK. Jadi kadang-kadang satu yang family berpecah belah, broken family, dan satu lagi dahlah family broken family, anak-anak tu pula ditinggalkan tanpa penjagaan ibu atau bapa. Jadi tu yang kita paling banyak lah yang sebenarnya kes macam tu kalau kat sekolah saya. Jadi bila dah ditinggalkan macam tu, anak-anak ini dia kelangsungan hidup tu dah tak ada. Kalau dia masih lagi ada parents, okey, tak kisahlah dia duduk dengan ayah dia ke ataupun dengan mak dia, dia masih lagi ada ibu bapa, salah satu ibu bapa yang boleh support dia, okey, yang boleh support dari segi dia kelangsungan hidup, nak makan, duit, pakaian apa semua. Jadi bila dia ni dah lah ditinggal macam tu, sama ada anak ini dia akan hidup bersama dengan ahli keluarga yang lain, okey, ataupun dia akan tinggal dengan keluarga angkat. Jadi bila keluarga angkat, you faham je lah kan, kalau even kalau you duduk dengan ahli keluarga yang lain pun yang tak mampu juga, jadi budak-budak ini akan terpaksa mencari kerja. Jadi dia nak makan macam mana, nak tukar baju macam mana kan. Jadi dia orang akan mula bekerja. Jadi bila dia mula bekerja di situ, kalau dia punya orang kata azam dia tu kuat, saya rasa mungkin dah bercampur-campur saya punya faktor ni. Saya rasa you all boleh hadam lah, nanti tengok yang mana you boleh keluarkan faktor-faktor tersebut. Jadi kalau dia memang semangat dia betul-betul kuat untuk belajar, untuk ubah hidup dia, macam mana sekalipun dia akan pergi juga ke kelas, okey. Tapi ada pelajar yang memang tak mampu nak buat macam tu. Jadi memang hidup dia adalah dengan bekerja. Jadi bila bekerja, ada hari-hari tertentu je yang dia orang boleh off. Jadi hari tertentu itulah yang dia orang boleh pergi kerja. Okey. Dan kadang-kadang yang kita kata yang semangat kuat ni, berkobar-kobar nak belajar kan, nak ubah nasib dia sendiri, nasib family apa semua, dia akan pergi kerja, dia akan pergi ke sekolah, tapi kadang-kadang fokus dia pun hilang. Sebab apa? Sebab letih. Bekerja kadang-kadang tu bekerja daripada pagi 12 jam kerja ataupun 15 jam kerja. Jadi masa berehat pun tak tahu ke mana. Jadi bila sampai sekolah mengantuk pula, tidur dalam kelas. Okey, jadi itu adalah salah satu faktor, okey, yang boleh menyebabkan diorang keciciran dari segi akademik. Dan satu lagi yang pasal ketidakhadiran ke sekolah. Ketidakhadiran ke sekolah ni memang adalah salah satu faktor penyebab terbesar. Bila you selalu tak hadir sekolah, you akan miss out. You pun tahu kan macam mana kalau you tak datang kuliah apa semua, terlepas kuliah. Banyak-banyak kali you miss out on your school. Memang you akan tak dapat nak catch up. Unless kalau you sanggup nak catch up kan, kelas yang setiap kali kita miss tu, you catch up dengan kawan-kawan ke, you belajar sendiri, you jumpa cikgu ke. Tapi ni kalau you pun dah rasa macam susahnya hidup ni kan, nak cari duit lah apa semua, lepas tu nak belajar lagi, tak ada guidance daripada kita kata family yang sepatutnya yang sangat dekat dengan kita kan. Jadi
terabai macam itulah, tercicir. Bukan kata sekolah tidak menghulurkan bantuan apa semua, tapi tidak boleh tak terbantu. Tak terbantu. Yang mana kita boleh bantu, kita akan bantu. Tapi dari segi macam ni, kalau dah tinggal seorang macam tu kan, duduk dengan family yang tak boleh nak support dia, jadi memang sampai setakat tu je lah yang kita boleh bantu. Lepas tu yang satu lagi masalah dia ni bukan daripada broken family, okey, yang family mak ayah hidup bahagia apa semua, tapi anak-anak tu tak ada keinginan untuk meneruskan pelajaran, sebabnya dipaksa oleh parents. Macam saya mengajar chemistry kan, aliran sains. Jadi budak-budak lah, sekarang budak-budak sangat takut pada aliran sains kan, diorang sangat melarikan diri. Jadi kita punya dasar 60-40 tu, saya rasa makin lama makin sikit, dan saya pun tak tahulah, maybe in another few years you jumpa saya, cikgu macam mana subjek chemistry, mungkin saya dah tukar option. Maksud saya tak tahu, sebab makin lama student ni makin sedikit yang mengambil aliran sains. Tapi macam getting back to apa yang saya cakap tadi, atas faktor paksaan keluarga, paksaan mak ayah, suruh ambil sains. Saya bercakap pasal subjek yang saya ajar lah, suruh ambil aliran sains. Tapi budak-budak tu tak berminat, sebab dia orang berminat lebih kepada aliran sastra ke, sebab dia rasa macam susah kan. Jadi bila dia rasa susah, so dia tak berminat. Bila tak berminat, you bagilah apa benda pun yang bila dia dah tak minat, you cuba untuk membantu dia. Tapi kalau orang ni, kalau hati dah tutup, minda dia pun dah tutup, kita pun dah tak boleh bantu. Jadi di situlah antara faktor yang boleh menyebabkan pelajar pun tercicir dalam akademik dia. Kita boleh nampak kalau dah start daripada trial ke, daripada peperiksaan, daripada ujian ke, kita dah nampak markah dia tu macam makin lama makin teruk kan. Lepas tu bila kita suruh jawab soalan pun macam tak ada benda je, dia tak tahu apa yang perlu dia jawab. Jadi tu keciciran yang saya boleh nampak lah sepanjang saya berada di sekolah ini. Dan saya boleh katakan sebenarnya dalam keempat sekolah yang saya mengajar ni pun actually masalah dia sama, the same thing. Daripada broken family, lepas tu you dah tak ada orang nak support, you have to work on your own kan. Lepas tu tak ada minat nak belajar dalam bidang yang dia masuk sekarang. Gitulah. Itulah yang saya rasa, yang saya nampak, yang daripada pemerhatian saya dan analisis saya lah setakat itu. Okey, terima kasih cikgu atas penerangan sebentar tadi. Nama saya Rosida binti Mishu, pelajar SMP Matematik, boleh panggil Ros. Tadi cikgu ada tekankan pasal masalah keciciran pelajar ni disebabkan tidak hadir ke sekolah. Adakah pelajar ni tidak hadir ke sekolah disebabkan strategi pengajaran yang kurang menarik atau macam mana? Ataupun faktor rakan sebaya yang mempengaruhi juga? Oh, tidak. Saya boleh dengan conviction saya lah, dia bukan sebab faktor pengajaran ni. Sebenarnya bila kita tengok kepada pelajar form 6 dia ni sebenarnya pelajar form 6, bila you masuk ke dalam aliran form 6, you ni dah kira matang. Okay, you are young adults. Okay, you adalah apa kita nak panggil, kalau in BM young adults ni, you dah boleh berfikir secara agak matang. Okay, jadi bila dia orang masuk, it's either you move forward, okay, or you cannot move forward, you will be left behind. Jadi dia bukan sebab faktor cara pengajaran, sebab cara pengajaran bila di peringkat STPM ni dia lebih kepada you kena kendiri. You kena banyak membuat pencarian ilmu tu sendiri, sebab kita laluan STPM ni dia adalah menyediakan pelajar kepada peringkat tertiary, pengajian tertiary. Jadi kita lebih banyak kepada kerja khusus, lecture style.
kita tidak lagi spoon feed budak-budak macam dia orang SPM ke masa form 3 ke, dah tak ada lagi. Tu sangat kira minimum. Jadi you either you belajar ataupun you tak belajar. Jadi memang atas sebab tadilah faktor tadi, faktor family lah yang paling kuat. Faktor rakan sebaya pun sebenarnya sangat kurang, sebab macam saya bagi tahu masalah ponting rendah di kalangan pelajar form 6, kecuali kalau dia datang lambat, yang dikira sebagai ponting. Tapi bukan sebab dia masuk sekolah and then dia ponting, sebab faktor rakan sebaya tak ada. Jadi kurang. Sebenarnya dia ni sama ada you masuk dulu, you betul-betul nak study, ataupun kalau you tak boleh nak study, you akan tercicil lah. Itu. Okey. Jadi di sini maksudnya saya simpulkan bahawa macam minat dan kesungguhan pelajar tu sendirilah Minat, yang memegang peranan kan. Minat, kesungguhan dan yalah, betul lah. Walaupun apa keadaan family kita pun kan, kalau kita bersungguh-sungguh, kita akan cari juga macam mana pun kita buat sampai jadi. Orang kata. Selamat malam cikgu, saya Natasha. Okay. Soalan yang saya akan tanya ialah mengenai kesan masalah keciciran pelajar. Pendapat cikgu, jika masalah keciciran pelajar tidak ditangani, apakah kesan yang bakal berlaku kepada pelajar di sekolah, dan adakah perkembangan akademik mereka juga akan terganggu? Yeah, definitely. Bila you tercicir dan you tak dapat bangkit daripada keciciran tersebut, memang prestasi akademik you akan merudum. Okey, macam saya, macam kita di sekolah, saya tak tahulah you all tahu ke tak sekarang ni sistem pembelajaran STPM dia adalah seperti universiti. Dia adalah secara modular, kita panggil modular, maknanya dia sistem semester. Kalau dulu dalam setahun setengah pelajar belajar, lepas tu dia akan exam. Okay, sama macam you all SPM kan, 2 tahun form 4, form 5, and then you ada SPM. Tapi STPM dia tidak lagi mulai 2013. Mulai 2013 setahun setengah pembelajaran tu telah dibahagikan kepada 3, semester 1, semester 2, semester 3. Jadi bila pelajar ni bila dia dah you boleh tengok dia punya pattern you boleh tengok dia punya pattern. Kalau dia dah tak dapat catch up in semester 1, okay, result STPM dia akan datang, the next result tu, kalau dia tidak ubah cara dia, okay, cara belajar dia, ataupun kita kata yalah, dia tak tanamkan motivasi dalam diri dia tu untuk berubah, the patterns tu akan berturutan, akan sama je macam di semester 2. Okey, lepas tu semester 3 pun kalau you macam tak sedar lagi, samalah dia akan jadi. Dan bila you dah ada 3 semester ni, nanti kita akan ada cumulative CGPA kan. Jadi bila CGPA tu, result you pun akan teruk. Okey, sebab sekarang ni kalau STPM you dapat bawah CGPA 2.0, you memang tak boleh apply universiti. Jadi kalau you daripada, tapi saya pernah tengok saya ada student saya, bila dia semester 1 result dia teruk, jadi dia sedar, okay, apa yang dia perlu buat, what should I do teacher, sebab sekarang ni saya tak nak the same thing happen to me. Jadi you kena bangkit lah, you kena belajar. Bila kita dah gagal, okay, kalau you tak berubah, you memang akan gagal lagi. Benda tu akan berulang. Tapi daripada you gagal semester 1, it is not impossible for you to gain success balik di semester yang lain. Tapi memang kena berubahlah caranya. Yang penting kena belajar. Form 6 ni dia ni kita nak panggil dia ni adalah satu sistem yang 100% akademik. Dia 100% akademik. So kalau you are not ready, your mind, body and soul, memang you tak boleh nak capture dia punya beban pembelajaran dia tu. Sebab dia ni, kalau you bandingkan SPM dengan STPM, dia agak jauh berbeza. STPM ni you banyak ilmu you tu you apply.
Ilmu you tu you apply. Apa yang you belajar in form 4, form 5 chemistry is not 100% the same. It's like ilmu you tu dah naik lagi dua tangga. Jadi you rasa masa dulu you belajar masa SPM, you hafal-hafal je. Okay, you hafal and then you dapat result yang bagus, tapi it won't be the same bila you masuk STPM. Sebab cara dia punya ilmu tu, tangga ilmu dia tu dah berbeza. Jadi sebab tu pelajar kalau dia dah tahu dia dah gagal, kalau dia tidak berubah, memang trend yang sama akan berlaku. Masih keciciran dan sayanglah 1.5 year you commit yourself untuk jadi pelajar STPM, tapi kalau you cannot get at least 2.5 CGPA kan, rugilah masa you. Kalau you ada parents yang berduit, you masih lagi boleh masuk. Okey, tak apalah, lepas tu tahu-tahu tak dapat pergi ke mana-mana sebab CGPA lower than 2.5. okey, you boleh buat balik foundation, okey, in private colleges. Tapi kalau yang tak mampu, so you dah rugi kat situ. Okey, jadi kesedaran tu sangat penting. That's why pelajar form 6 ni dia kena berfikiran matang dan dia kena aware apa yang dia nak buat. Kalau dia masuk, kalau kita tanya apa yang awak nak, tak tahu lagi cikgu sebab mak ayah saya suruh. Okey, saya pun tak tahu lagi cikgu, tunggulah dulu. Tu memang kita kata dah ada bibit-bibit macam ni lah yang perlu diberi perhatian nanti dari segi akademik dia. Sebab this one memang trend dia, kita dah nampak ada bibit-bibit kat situ. Jadi bersedialah, cikgu-cikgu kena bersedia. Okey, sama ada you dapat a good student or you dapat student yang lemah yang memang kena bantu. Cumanya you tak tahu you boleh bantu dia sampai at least dia dapat 2.5 or not. Nama saya Nur Syakira. Okey, Syakira. Benarkah jika pelajar ini dibiarkan tercicir dalam akademik, adakah ianya bakal menyebabkan prestasi pelajar semakin menurun dan apakah kesannya? Macam sama je soalan tadi kan. Oh, sama. Ke tak? Tapi Sama ke tak? mungkin daripada segi prestasi pelajar tu, adakah memang sangat menurun? Oh, okey, tu maksud Syakira. Mungkin menurun. Mempengaruhi sekolah ke tak? Macam tu. Adakah dia mempengaruhi pencapaian sekolah, nama sekolah? Okey, sebenarnya kita dari segi pencapaian sekolah ni, itu adalah secondary. Okey, kita sebagai institusi pendidikan kan, kita kalau boleh, seboleh-bolehnya kita cuba menghasilkan, sekolah ni sebenarnya nak menghasilkan seorang insan. Okey, kemenjadian murid yang kita sebut-sebut tu kan, kita nak menghasilkan kemenjadian murid. Sebenarnya bila you adalah seorang cikgu, seorang guru, you nampak student you dah teruk result dia kan, you akan cuba bantu sedaya upaya you. Okey, sebab itu adalah core business kita. Jadi bila you cuba nak bantu, tapi kalau pelajar tu dia masih tak sedar, dia dah gagal kan, dia dah gagal. Tapi kalau dia tak sedar, memang dia tak sedar, tak ikut cakap cikgu. Bila cikgu cakap okey, you buat macam ni, sebab kita bercakap daripada pengalaman kan, jadi kita dah nampak apa benda yang apa metod yang berjaya, apa metod yang menjadi untuk pelajar kan. Jadi bila kita bagi tahu pelajar ni, kalau dia rasa dia nak ikut, dia dah gagal tadi, okey, dia ikut kita, dia sacrifice masa dia untuk belajar, fokus on study. Okey, cuba atasi problem yang ada dalam di rumah ke apa-apa kan. Kalau problem di rumah tu yang menyebabkan dia gagal, dia ikut cara kita, cuba cari penyelesaian pada masalah yang menyebabkan dia tak boleh belajar dengan baik, tak boleh jadi pelajar yang berjaya. Jadi di situ kalau dia sedar pada masalah yang dihadapi, dia gagal tadi, dia cari penyelesaian dia dengan bantuan guru dan ikut cakap guru. Okey, dia
boleh lari daripada apa yang kita kata tadi, yang Syakira cakap apa tadi, dia akan kesan dia lebih gagal dan gagal kan. Dia boleh sebenarnya boleh berjaya dibantu, akan boleh menunjukkan hasil yang lebih baik. Dan macam saya cakap tadi, memang sekolah sebagai satu institusi untuk menghasilkan pelajar yang berjaya. Kita memang kalau kita buat program untuk tolong pelajar. Tapi kalau program sebab apa pun dia akan balik pada pelajar kan? Dia akan balik pada pelajar. Kalau pelajar itu memang tak boleh nak membantu diri dia, dia tak dapat keputusan yang baik, memang sekolah pun akan terjejas lah daripada kita kata pencapaian sekolah secara keseluruhan kan. Tapi itu adalah perkara kedua. Okey, yang penting adalah kita berjaya tolong ataupun pelajar kita berjaya tolong ataupun tak, dan pelajar tu sendiri dia berjaya ke tak nak tolong diri dia sendiri. Sebab saya rasa dia STPM ni, dia itulah macam saya cakap, STPM ni it's either you want to be a success or you nak berhenti separuh jalan, ataupun you memang nak ambil failure. Sebab banyak juga kita jumpa, bila sedih jugalah kan, bila pelajar your CGPA you tak dapat pun over 2.0 memang definitely you tak boleh apply for university already. Jadi memang kita sedih lah bila pelajar pun tak dapat macam tu. Tapi nak buat macam mana kan, life goes on. Kita akan menerima cohort yang seterusnya untuk diajari. Okay, dan kalau the same thing happen juga, macam mana kan? So cycle tu continue. So kita harap tak adalah continue. Cikgu, saya nak tanya, kalau orang yang keciciran pelajaran ni, adakah dia akan mempengaruhi dia punya perkembangan sosial daripada segi confident dia, keyakinan diri dia? No, setengah pelajar tidak. Okay, sebab tu kita kata, sebab tu kita sebenarnya sebab tu kita meraihkan kepelbagaian pelajar. Okay, saya rasa you pun mesti dengar multiple intelligence punya teori apa semua kan. Sebab pelajar ni, macam saya cakap, STPM ni dia adalah 100% akademik. Okay, mungkin ada pelajar ni yang tercicir dalam akademik di peringkat STPM, tapi bila let's say lepas tu dia ambil benda lain pula yang bukan macam apa yang dia dah belajar di STPM level ni, dia boleh excel. Okey, macam Ros tanya tadi, ada pelajar adakah mengganggu social dia kan? Tak ada. Ada setengah pelajar memang tak ada. Saya rasa mungkin saya tak tahulah, mungkin because they are pelajar KL ke apa, tapi student ni setengah dia orang kepimpinan sangat bagus. Okay, kalau without taking yang tak ada sekolah tu lah, yang kalau tak ada sekolah tu dia keciciran lah. Okay, tapi yang macam ni hadir, okay, tapi ada problem dari segi pembelajaran. Okay, ada masalah pembelajaran, masalah dalaman ke apa, kita pun tak tahu kan, tapi adalah macam tu. Tapi dia orang punya social is very good. Okay, leadership quality very good. Okay, very creative student. Kalau you kata, okay, tolong cikgu hias dewan hari esok kita ada sambutan hari guru, hias cantik, very creative. Okay, tapi when it comes to exam flop, result teruk. Tapi benda lain okey. Kalau bab social very good, ramai kawan, ramai pengikut. Bila masuk apa-apa diundi, dapat undi yang terbanyak, dipilih sebagai pengerusi kelab, pengerusi persatuan. Jadi kadang-kadang dia itulah kata, manusia ni kan kita as a teacher we have to be fluid. Pasal benda-benda tu kita kena terima bahawa ada student kita yang dia akademik mungkin dia bukan dia punya strong suit, tapi kalau tempat lain dari segi arts ke, okay, dia sangat bagus, ataupun dari segi leadership dia sangat bagus. Jadi kadang-kadang students ni sebab tu kita
student yang kita nampak kelebihan dia macam ni tapi result dia tak berapa kan, kita akan cuba tolong. Kita akan tolong student ni sedaya upaya supaya dia at least dia dapat 2.5. So bila dia boleh apply universiti, dia akan dapat courses yang sesuai dengan jiwa dia. Yang masa dia di form 6 tu benda tu tak boleh dikembangkan. Tapi bila dia dapat at least dia dapat masuk universiti, dia boleh kembangkan minat dia yang lain. Dan you akan nampak saya ada pengalaman student yang macam ni bila bila SCPM result so-so, okay, tapi dapat masuk universiti ataupun whether it's local U or private U, dia masuk, dia excel, dapat jadi best student, dapat proceed to master, buat PhD, and then dapat fly overseas further study. Jadi sebab dia punya, kita kata macam mana yang tadi itulah, multiple intelligence tu. Jadi you gagal sekali tak semestinya you akan flop dari segi social you, sebab ada yang tak macam tu. Tapi ada juga student bila dia dah gagal akademik, yang biasanya yang daripada family yang tak stabil ni lah. So bila you dah gagal, dia akan rasa perasaan rendah diri, malu kan, dah lah dia ni dari segi keluarga pun dah kurang, lepas tu belajar pula macam ni. Jadi macam tu lah, pergi sekolah pun kira tak dapat dibantu lagi, kecuali dia ubah cara dia sendiri. Okay. Sebelum tu, bismillah. Nama saya Alif. Okey, jadi daripada kongsian cikgu sebentar tadi, boleh kami tahu apa inisiatif yang sekolah bantu bagi pelajar-pelajar yang ada masalah keciciran? Okey, macam saya cakap tadi, kita tolong dari segi kita buat program. Okey, kita buat program. Program ni dia kita kena tahu, kita kena cater. Kita tak boleh buat program yang pukul rata semua pelajar yang tercicir ni. Okey, ada pelajar yang tercicir ni, dia ada potential untuk dia boleh buat dia boleh jadi baik dalam acuan berbeza, dalam program yang berbeza. Jadi kita akan buat program. Sebab tu kalau kita tengok kadang-kadang sekolah ni banyak program sebab kita bukan semata-mata kita pukul rata semua pelajar yang tercicir ni dia sama je acuan. Bila kita nak ajar dia, kita nak guide dia balik. Jadi kita akan buat several program yang kita akan cater kepada pencapaian ataupun dari segi keciciran yang berbeza-beza. Maknanya keciciran kat sini dia not necessarily cicir dia tu markah teruk sangat, akademik dia teruk sangat. Mungkin dia tercicir tapi mungkin dia macam terseliuh sikit, macam tu. Dia bukan macam accident yang you kena pasang besi kat dalam kaki tu kan. Jadi dia tercicir tu dari segi yang you boleh selamatkan untuk dia jadi baik ataupun dia jadi terbaik, dia jadi cemerlang. Ataupun kalau yang keciciran yang sangat teruk ni, you kena buat program untuk diorang yang at least you boleh push dia biar dia dapat baik. Walaupun dia tak dapat cemerlang, tapi at least biar dia dapat baik, ataupun dia at least lulus, dia dapat 2.0 tadi. Jadi cikgu, boleh cikgu kongsikan sikit apa contoh program yang dijalankan bagi membantu pelajar-pelajar ni? You nak dari segi nama ke macam mana? Nama program ataupun nama konteks tujuan program juga. Okay, let's say macam di sekolah saya ada program Genggam Rata. Jadi Genggam Rata ni, ini adalah program yang kita khususkan untuk pelajar yang cemerlang biar dia maintain dapat cemerlang. Okey. Kemudian kita ada program Back on Track. Okey, program Back on Track ni macam mana? Dia pelajar yang kita nampak dia macam so-so kan, yang dapat result dalam lingkungan C macam tu, kita nak push dia biar dia dapat B, B+, better daripada C tadi. Okay, and then kita ada satu lagi last kali program kita panggil program bukan program halus, kita panggil program apalah, saya lupa dah nama dia. Okay, program dia Menggilak Permata. Okay, Menggilak Permata. Jadi
kenapa kita bagi pemerata tu, sebab ini adalah untuk pelajar yang gagal lulus. Pelajar yang memang gagal, okey, yang dapat D and below sampai F, okey, ataupun pelajar yang saya panggil tadi pelajar lulus ni dia ngam-ngam je sikit lagi dia nak lulus. Jadi ini adalah program untuk pelajar yang gagal lulus. Jadi kita nak tolak dia, sebab kita kadang-kadang bila kita buat program ni kita cannot be too ambitious. Okay, you have to be realistic. You buat program, you jangan shock sendiri. You rasa macam you buat program ni, you nak push budak ni daripada F ni, daripada F, daripada D ni, you nak push jadi B, ataupun you lagi ambitious, you nak push terus jadi A. You cannot be ambitious, you have to be realistic. Pelajar-pelajar ni, sebab dia ni pelajar, bila dia ni dah lemah, okey, dia dah lemah, you bagi dia program yang nak push dia to A, it's not realistic. Jadi you kena at least you push dia, biar dia lulus. Dan bila you push dia untuk dia jadi lulus, at least dia akan rasa benda tu mudah. You akan buat program yang budak-budak ni bila dia jawab, dia participate dalam program kita ni, dia rasa benda tu mudah untuk dia. Jadi kita nak dia build up benda macam tu, build up dia punya confidence. Daripada dia gagal tadi, you at least you push dia biar dia lulus sedikit, at least dapat C is lulus. So bila you dah push dia to C, okay, kalau you nampak dia boleh move lagi, so barulah you proceedkan dia dengan the next program. Jadi program tu dia structured lah. Program tu you jangan, macam saya cakap tadi, you jangan pukul rata. So dia ada struktur dia. So you push dia daripada dia lulus, dan kalau you nampak okay, you rasa you boleh achieve the next goal. So kalau budak ni dia kata okay cikgu, so kita push dia to the next goal. Kita bagi soalan yang mencabar sedikit daripada nak luluskan dia tadi. So kalau dia rasa confidence tu, sebenarnya bila budak-budak ni dah rasa confidence, okay, barulah you akan tengok whether dia akan proceed to jadi B, or dia akan proceed even better dapat an A. Tapi apa-apa pun you bagi dulu, biar dia selesa dulu, at least dia dapat lulus. Ni you daripada dia dah gagal, you nak suruh dia jadi A, memang tak realistik lah, very ambitious. Jadi budak tu pun dia akan rasa macam satu bebanan pula dia. Yelah, nak dapat A is not easy. Okay, it's not easy. Kalau student yang dapat A tu betul-betul you akan tahu budak ni memang cream. Bila dia jawab soalan, the answers are exactly like answer scheme. Tu budak A kalau STPM level. Okay, jadi tu cara dia sekolah biasa kita buat. Okay, menjawab tak Ali? Menjawab, sangat menjawab. Terima kasih. Saya Hafiz. Okay, Hafiz. Cikgu ada menekankan bahawa faktor keciciran adalah daripada keluarga sendiri. Jadi apakah langkah yang boleh dibuat oleh keluarga untuk mengatasi masalah tersebut? It depends lah Hafiz. Kalau macam sekolah kan, kita setakat mana sangat kita boleh tolong. Sekolah memang akan buat, kalau macam di sekolah saya, UBK tu dia akan buat satu program ni dia panggil Find Out. Okay, unit bimbingan dan counselling. Yes, Find Out, FINDOUT, Find Out. Jadi matlamat program ini adalah untuk dapatkan maklumat pelajar mana yang selalu tak hadir. Okay, selalu tak hadir sekolah. Jadi pelajar ni kita ada data, kita ada rekod. Bila dia selalu tak hadir, kita tengok dia punya exam result dia teruk. Jadi kita boleh generalize kan, bila you selalu tak hadir sekolah, your result teruk, you akan keciciran. Okay, you akan keciciran dari segi akademik. So bila kita dah ada program Find Out ni, sekolah akan cuba, bawah UBK lah, akan cuba untuk membuat lawatan ke rumah-rumah, lawatan ke rumah pelajar yang ada problem ni, yang kenapa selalu tak hadir. Jadi memang kita boleh buat kita boleh buat lawatan, tanya khabar. Okay, kalau family yang
a whole family kan, kita boleh berbincang, bagi tahu problem pelajar, anak you ni ada problem macam ni, masalah macam ni, selalu tak ada sekolah, result dia teruk, memberikan result yang teruk, boleh tak cuba bantu anak-anak ni, okay? You tahu tak, kita akan tanya, kita akan investigate kenapa anak you tak datang sekolah. Ni kalau family not from the broken family, parents akan berkata anak saya malas nak bangun sekolah, okay? Jadi bila dia dah kenapa dia malas, sebab dia lambat bangun. Jadi bila dia lambat bangun, dia tak nak pergi sekolah, okay? Jadi anak ni ada masalah, susah nak bangun pagi, tapi family tak ada masalah. Jadi kita akan bincang dengan family, bagi tahu apa yang family parents boleh tolong anak ni. Mungkin pendekatan cara kejut anak tu kan, simbah air ke apa kan. Kalau kita zaman dulu, saya lah zaman dulu, kalau susah bangun, arwah mak dengan ayah ke, simbah air je, ambil kan, picik-picik air tu patut bangun. Okay, tapi kalau macam kita bincanglah cara what is the best solution. Okay, itu daripada segi family yang tak ada masalah. Kalau kita come across family yang bermasalah, okay, broken family, single family ni kadang-kadang not everyone ada kerja dengan pendapatan yang lumayan. Jadi bila kita bagi tahu masalah anak ni, parents tu sendiri akan mengaku, cikgu, saya tak ada masa nak jaga anak saya tak ada masa nak bantu anak saya ni untuk bantu dia dalam pelajaran, sebab saya terpaksa sibuk bekerja. Kadang-kadang parents ni pun single parent keluar pagi balik malam, tak sempat nak jumpa dengan anak-anak semua dah tidur. Okey, jadi dia pun kata dia pun tak mampu nak tolong anak dia. Jadi kalau parent pun sendiri dah tak mampu, sekolah apatah lagi, sebab kita not just anak dia seorang je. Macam sekolah saya tu sekolah saya enrollment student around 1,800 macam tu, 1,700 1,800, ramai. Jadi cikgu you fikir pula ada berapa orang je, 4 kerat je, 4 orang je ada. Memang tak dapat nak handle dengan kapasiti yang kita ada ni, dengan masalah yang macam ni. Jadi kita boleh bagi tahu je lah parents, ini problem anak puan ke, anak cik ke kan. Jadi apa solution yang kita boleh buat. Tapi kalau dah parent pun dah bagi tahu, saya pun tak boleh nak bantu, sebab saya keluar bekerja. Jadi apa yang kita boleh buat? Okay, itu kalau yang single parent. Ada juga yang kita tak boleh nak jumpa parent, sebab parent tak tahu duduk mana. Okay, parent tak tahu duduk mana. Anak pun dia cakap, mak saya dah balik Indonesia, mak saya dah balik Filipina, tinggal saya kat sini. Sebab ayah tu berkahwin dengan orang tempatan, jadi tinggallah dekat datuk dengan nenek yang dah tua. Jadi datuk dengan nenek pun tak mampu dah nak jaga cucu. Okey, walaupun kita boleh bagi tahu, okey, dekat datuk nenek pun, tapi macam itulah, datuk nenek pun dah tua kan. Ataupun you bagi tahu dekat mak saudara pun sama, akan bagi tahu saya sibuk kerja, anak saya pun saya tak terjaga. Okey, jadi itu sahaja yang kita boleh bantu di pihak sekolah. The thing is, dia akan berbalik kepada keluarga lah. Tapi senario dia macam itulah, ada keluarga yang boleh cooperate dengan kita. Jadi bila cooperate dengan kita akan nampak perubahan anak tu. Sebab kita kata bila sekolah dah syakna, family pun dah syakna kan. Anak-anak ni pun sekarang ni mak ayah dia pun dah syakna dengan dia. Kalau dia tak pergi sekolah, kalau dia result teruk pun family bising, mak ayah bising. Jadi dia akan ada improvement. Tapi kalau dah memang di peringkat family, mak ayah pun dah tak boleh nak tolong anak, jadi benda tu samalah. Kecuali kalau budak tu sendiri, student tu sendiri boleh tolong diri dia, itu lain cerita. Yang kedua, tadi cikgu ada nyatakan metod yang berjaya untuk memastikan pelajar tu belajar dengan baik lah. Boleh saya tahu contoh-contoh metod yang digunakan oleh sekolah tu? Metod
Contohnya Dia macam dan cikgu kata tadi yang pelajar ni dia dari SPM dia tak minat, tapi dah STPM dia akan minat. Jadi sepanjang tempoh pelajar STPM tu dari SEM 1 sampai SEM 8, SEM 3 SEM 3 lama betul sangat. dia boleh berubah, dia akan berubah, tapi dia perlukan metod yang sesuai untuk dia. Jadi contoh metod yang selalu digunakan untuk pihak sekolah, pendekatan yang diambil. Pendekatan yang diambil counselling, okay, counselling, peer coach, okay, body system ni maknanya kita perkenalkan pelajar ni dengan rakan dia yang akademik agak baik, okay, yang kita kata dari segi family pun tak ada masalah. Jadi body system ni, kawan ni memberi contoh teladan kepada kawan yang nak dibantu tadi. Dan satu lagi of course melalui interaksi secara langsung dengan cikgu lah. Sebab tu cikgu ni you all akan jadi cikgu kan lepas ni semua? Akan jadi cikgu kan, insyaAllah kan. Nak jadi cikgu ni you have to be very flexible. You need to be a teacher, you need to be a motivator, you need to be a counsellor, okay, and then sometimes you need to be a mother. Kalau cakap pasal perempuan lah, cikgu perempuan kan, kalau you cikgu lelaki, you need to be a father. Okay, apa-apa pun kita kena ingat student ni adalah klien kita, jadi kita akan cuba bantu tadilah, okay, dari segi cara-cara tu. Sebab kadang-kadang student ni pun dia dalam kelas pun dia memang dengan cikgu kan juga, selain daripada body system tadi, you dengan cikgu. Counselor mungkin counselor on the surface. Okay, tadi apa UBK counselling, okay, counselling, and then you have body system, and then you have dengan teacher you lah. Dia memang setakat ni je lah metod yang kita ada. Kalau ada lagi pun dia mungkin kita mengolahkan daripada segi tiga ni tadi. Habislah lah. Tak adalah, tu je lah kan metod tadi kan Hafiz kan, saya rasa menjawab lah tu. At least 3 tu banyak tu. Okay, tapi macam saya cakap lah, metod tu dia basically you ada 3 ni, okay, tapi kita tengok kepada kreativiti kita, macam mana kita nak kembangkan pula daripada 3 metod basic ni. Okay. Jadi saya ada soalan lagi. Okay. Macam mana respon pelajar dalam kelas tu dan bagi untuk membantu mereka yang tercicir ni? Apakah respon mereka terhadap emosi mereka sendiri? Okay. Dia ni bila kita pilih pelajar untuk jadi pembantu kepada rakan yang kurang ni kan, macam saya cakap tadi, body system, okay, macam dalam kelas saya akan buat peer coach, okay. Jadi benda ni kadang-kadang bila you pilih pelajar yang nak jadi memberi teladan ni, you akan cari pelajar yang memang you nampak budak ni wholesome, okay, dia dari segi emosi dia pun stable, okay, pendidikan dia pun okay, dan dia punya social dia pun baik, okay. Jadi pelajar yang kita pilih ni, bila dia dah wholesome macam tu, dia akan timbul rasa memang nak menolong. Dia memang nak menolong, dan bila kita pilih dia pula, kita jangan lepaskan pelajar macam tu. Dia kena ada guidance, kena ada instruction, sebab kita tak boleh expect pelajar ni dia macam kita kan, kita dah bagi dia, they know what to do. No, you kena guide juga pelajar-pelajar ni supaya dia boleh membantu kawan-kawan dia dalam kapasiti yang sepatutnya. Dan pemilihan tu kena tepat lah, jangan main pilih sembrono je. Okay, sebab akan ada keadaan bila masa orang yang sepatutnya jadi teladan ni tak dapat membantu pun. Jadi benda tu tak berkembang. Kita nampak benda tu statik, tak ada perubahan. Okay, sekurang-kurangnya kita nak at least kalau kita ada body system macam ni, pelajar tu kalau tak banyak pun perubahan dia adalah sikit. Okay,
kalaupun bukan dalam dia punya akademik, at least dalam dia punya social ke emotional dia ke. Terima kasih. Okey. Habis dah? Okay. Ada apa-apa lagi? Soalan? Tak ada. Alhamdulillah. Jadi dengan ini berakhirlah sudah sesi temu bual kita pada hari ini. Sebelum tu saya lupa nak perkenalkan diri saya. Saya Kenalkan diri. Saya kata nak panggil apa ni? saya Anis, wakil Okey, Anis. daripada kami semua, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu kerana sudi hadir pada malam ini lah. Okay. Jadi sebelum tu kami ada cendera hati sedikit. Tapi untuk nantilah. Tak apa, yang tu di luar di belakang tabir. Okay, problem. Jadi itu sajalah. Sekian, terima kasih. Okey, Anis. Terima kasih. Terima kasih semua